Dan seterusnya untuk kita meneruskan lagi pengajian kita di dalam kitab Matan Aqidatul Hafidah, Aqidatul Hafidah karangan Al-Imam As-Sanusi rahimahullahu ta'ala. Dan insyaAllah hari ini kita akan masuk kepada dalil bagi sifat yang kelima, iaitulah sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Dalil sifat keempat. Sifat keempat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. الفاتحة بالقبول وتمام كل السؤل إلى حضرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم على نور الأنوار والسر الأسرار والترياك الأغيار مفتاح باب اليسار سيدنا مولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم ارزقنا الصدق في القول والإخلاص في العمل. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارزقنا فهم النبيين حفظ المرسلين إلهام الملائكة المقربين بجاه سيد الأولين والآخرين. يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah tuan-tuan yang dimuliakan Allah, puan-puan yang rahmat Allah sekalian. Pertama, marilah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah. Kerana limpah taufik inayahnya Allah Ta'ala kurniakan kita kesempatan untuk solat maghrib secara berjemaah. Dan seterusnya untuk kita meneruskan lagi pengajian kita di dalam kitab Matan Aqidatul Hafidah, Aqidatul Hafidah karangan Al-Imam As-Sanusi rahimahullahu ta'ala. Dan insyaAllah hari ini kita akan masuk kepada dalil bagi sifat yang kelima, iaitulah sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Dalil sifat keempat. Sifat keempat. Baik. Jadi kata pengarang rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim, qala syekhuna al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin, wa qala walau lam yakun mukhalifan li khalqihi lakana mithlahum. Kata Imam Sanusi rahimahullah, dia kata apa? Jika dia Allah tidak menyalahi makhluk-makhluknya, mukhalafah ni maksudnya menyalahi, khilaf, yang kita biasa sebut khilaf. Oh, ini ada khilaf ulama', maksudnya ulama' saling bersalah-salahan dalam sesuatu isu. Maksudnya apa? Maksudnya ulama' ni kata ini, ulama' ni kata itu. Okey, baik. Jadi dia kata apa? Jika Allah Ta'ala tidak menyalahi makhluknya, maksudnya apa dia? Maksudnya Allah Ta'ala ada kesamaan lah. Kalau tak menyalahi maksudnya sama. Maka dia kata lakana mithlahum, maka pasti dia akan sama dengan mereka. Jadi apa masalah kalau Allah Ta'ala sama dengan makhluk dia? Masalahnya kalau dia boleh bersifat dengan salah satu daripada sifat makhluk, maka dia juga boleh bersifat dengan mana-mana sifat makhluk. Dan ini bersifat dengan makhluk ini muhal, kan? Ialah mustahil. Baik. Ni dia sebut tentang dalil akli, tuan-tuan, dalil akal. Kita pergi tengok apa yang para ulama kita sebut di dalam perbahasan berkenaan masalah ini di dalam Al-Quran. Dia kata para ulama, Allah Ta'ala berfirman, laisa kamithlihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Ini ayat yang pertama. Apa maksudnya? Laisa kamithlihi syai', tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya Allah. Laisa kamithlihi syai', tak ada satu pun yang sama dengan Allah Ta'ala. Wa huwa as-sami'ul basir, dan dialah yang maha mendengar dan melihat. Baik. Tuan-tuan, di sinilah argumen yang biasa orang bawa. Okey. Ada sebahagian orang golongan sesat ni, dia kata, wahai ayyuhal asy'ariyah, wahai orang-orang yang bermazhab Asy'ari,
di dalam akidah wal Maturidiyah dan ulama ahli-ahli Maturidiyah. Kamu kata Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Ya betul, kami beriman sebegitu rupa. Sebab Allah Ta'ala sebut sendiri dalam Quran. Okey, kalau Allah Ta'ala tak boleh sama, tapi kita nampak macam ada persamaan. Apa dia? Contoh, ni Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala mendengar, Allah Ta'ala melihat. Kita pun mendengar, kita pun melihat. Betul? Allah Ta'ala berkata-kata, wa kallamallahu Musa taklima. Kan? Kita pun berkata-kata juga. Habis tu kan ada kesamaan tu, tak ada masalah pun. Ini kata mereka. Baik, macam mana kita jawab tuan-tuan? Para salafun as-salih ada jawapannya yang insya-Allah kita akan cuba sebut dalam kitab ni. Dalam perbahasan kita malam ni kita cuba sebut kalau sempat sampai. Ala kulli hal, jawapan awalnya ialah apa? Allah Ta'ala sendiri menafikan persamaan. Laisa kamithlihi syai'. Tak ada satu pun yang sama dengan Allah Ta'ala. Tak ada. Okay? Pada mana-mana sudut, tak ada. Pada mana-mana sudut pun tidak ada. Tapi ni Allah Ta'ala kata dia sami' basir. Kita pun sami' basir. Kita pun mendengar melihat. Baik. Kata para ulama', ini samanya pada apa? Sama pada nama saja. Tetapi berbeza hakikat. Okey? Berbeza hakikat. Yang kita nafikan di sini ialah berbeza hakikat dia. Okey, sebab apa? Sebab kita mendengar dan melihat menggunakan alat. Kalau tidak ada alat, maksudnya apa? Anggota. Kita perlukan anggota telinga untuk mendengar. Kita memerlukan apa? Mata untuk melihat. Kalau tak ada bola mata ni tak boleh tengok. Ada orang ada mata pun belum tentu boleh lihat. Orang buta dia tak ada biji mata ke dia tak ada sifat melihat. Kan? Tapi Allah Ta'ala melihat dengan sifat melihat. Allah Ta'ala mendengar dengan sifat mendengar. Allah Ta'ala berkata-kata dengan sifat kata-katanya dan sifat kalam dia yang ada pada zatnya. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, para ulama kata apa? Kita sama ni hanya pada apa? Hanya pada nama saja. Samalah kan bila kita sebut tentang syurga kan. Bila cerita tentang syurga, di syurga ada itu, ada gelas, ada buah-buahan dan sebagainya kan. Kita kata ada susu, ada arak kan. Jadi para ulama semua kata sama tu nama je. Sebab kalau Allah Ta'ala sebut nama yang tidak kita faham, yang tidak ada di dunia, kita tak faham langsung apa yang ada kat syurga. Sebab nama tu, apa benda ni? Kan? Manna wa salwa kan? Manna wa salwa tu apa? Itu khilaf je. Kan? Benda yang tak ada kat bumi. Sebab kita tak nampak. Jadi kita pun tak tahu apa benda tu. Okey, ialah ulama dalam tafsir adalah sebut. Tetapi benda tu tidak ada asal daripada bumi. Maka dia tu benda yang kita tak tahu. Adalah gambaran-gambaran yang cuba beri gambaran. Tetapi itu pun kita sebatas imajinasi kita pun tak faham betul-betul. Allah Ta'ala sebut, Nabi SAW kata apa? Mala ainun ra'at, wala uzunun sami'a, wala ala khatara ala qalbi bashar. Jadi kalau syurga pun macam tu, takkan Allah Ta'ala boleh sama dengan makhluk pula? Sedangkan di antara makhluk di alam ini dan makhluk di alam sana pun dah berbeza. Kita tak boleh nak bayang bidadari syurga macam mana. Kan pelayan-pelayan syurga macam mana? Macam pelayan dekat restoran ke? Kan tak sama. Kan tak sama. Jadi kalaulah di antara makhluk saja kita dah tak boleh nak bayang, macam mana kita boleh bayang Allah Ta'ala? Of course lagi jauh. Kan? Of course lagi jauh. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, firman Allah Ta'ala kata apa? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Tidak ada satu pun yang kufu. Kufu ni tidak ada yang sekufu dengan Allah Ta'ala. Tidak ada yang setara dengan Allah Ta'ala. Tak ada. Jadi apa sahaja kita nak buat perbandingan, maka dia punya perbandingan tu tidak. Allah Ta'ala tidak akan sama sekali dengan makhluk dia. Okey? Baik. Jadi sebab itu para ulama kita sangat-sangat menjaga tentang masalah ni. Okey? Sebab masalah apa? Bila kita samakan, terutama golongan-golongan sesat ini, mereka menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk dengan apa? Dengan memberi Allah Ta'ala ni dua masalah. Dia akan timbul masalah tashbih dan akan timbul masalah tajsim. Okey? Masalah tashbih iaitu menyamakan Allah Ta'ala syabah. Syabah kan? Syabah ni apa? Keserupaan, kesamaan. Dengan makhluk, tajsim memberi Allah Ta'ala jisim. Allah Ta'ala tidak ada jisim.
Okey, Allah Ta'ala tidak ada jisim. Kita ni ada jisim. Kan, kita ni ada jisim. Jisim ni apa? Sesuatu yang mengambil ruang. Kan, kita ambil ruang, tuan-tuan ambil ruang. Ya, Allah Ta'ala bukan jisim yang mengisi ruang. Tak. Allah Ta'ala bukan jisim. Allah Ta'ala, sebab jisim dia ada ukuran. Allah Ta'ala tak ada ukuran. Sebab kalau ada ukuran, maka ada limit. Kan? Kalau ada ukuran, maka ada limit. Besar mana pun, dia ada limit. Okay? Jadi tak mungkin Allah Ta'ala ada limitasi kepada zatnya. Tak mungkin. Okay? Jadi disebabkan itu, para ulama kita menolak dua konsep ni. Konsep apa? Tajsim dan konsep tashbih. Dua-dua ini kita nafikan. Dengan apa? Dengan sifat ini. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Baik. Di sini disebutkan sikit tentang kecelaan kefahaman tajsim. Jisim dalam bahasa Arab bererti sesuatu yang tercantum oleh dua bahagian atau lebih, iaitu sesuatu yang mempunyai cantuman daripada dua jauhar atau lebih. Syekh Al-Lughawi Fairuz Abadi berkata jisim berkata jasad ialah jisim insan, jin, malaikat dan sebagainya. Baik. Menurut ulama Asy'ariyah, jisim ni adalah apa? Ialah sesuatu yang mengisi ruang yang boleh dibahagikan walaupun dari satu sudut. Syekh Sa'id Fudah berkata, kebanyakan perkataan di sisi para ulama ialah jisim itu ialah sesuatu yang mengisi ruang dan sesuatu yang tersusun, tercantum. Okey. Dia istilah lah tuan-tuan. Istilah kita panggil istilah teknikal. Okey, jauhar, jisim, arad, kan? Apa ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jirim. Ini semua ialah istilah-istilah yang digunakan oleh para ulama ketika nak menerangkan tentang makhluk. Okey, makhluk ni dia terdiri daripada dua. Sama ada dia daripada jirim ataupun dia ialah arad. Jirim ni apa? Jirim ni ialah sesuatu yang mengisi ruang, ataupun jisim ni lah. Cumanya jirim ini dia satu. Kalau jirim ni dua, maka dia jadi jisim. Dan lebih lah, dia bercantum-cantum jadi jisim. Bahasa mudah nak faham tuan-tuan, jirim ni umpama atom lah. Atom. Tu kira bahasa mudah nak faham zaman sekarang lah. Okay. Atom ni bila bercantum, kan dia jadi apa? Dia jadi particles kan. Particles itulah jisim. Okay. H2O. H2O ialah apa? Cantuman antara hidrogen dan oksigen. Jadi H sahaja ialah atom, kan? Hydrogen atom. Tapi bila dia cantum, dia jadi apa? Dia jadi molekul, kan? Jadi particles, molekul lah. Molekul itu ialah jisim. Boleh faham level tu kalau kita belajar sains, insya-Allah faham lah. Okey? Baik. Ini yang dia nak bahaskan ni. Jadi jisim ini, jadi atom dia kan mengambil ruang. Kan? Atom kan dia ada saiz dia. Bila dia ada saiz, maksudnya dia ada ambil ruang. Ruang besar mana pun tak kisahlah, tapi dia ada dia punya ruang dia. Ruangan yang dia ambil, yang dia occupy the space. Okey? Itulah jirim. Jirim ni sesuatu yang occupy a space. Okay? Dia mengisi ruang. Adapun bila jirim itu bercantum dua dan lebih, maka nama dia jisim. Benda sama, cuma bila bercantum je. Ini dipanggil jisim. Okey? Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi dia kata, Allah Ta'ala tak mungkinlah Allah Ta'ala tu jisim. Dia point dia. Allah Ta'ala tak jisim. Kita ya jisim. Sebab apa? Tuan-tuan, cuba kita tengok diri kita. Okay? Kita tengok diri kita. Kita ni terdiri daripada apa? Yang zahir kita nampak, kita ni ada kepala, kan? Kita ada tangan, ada badan, ada kaki, kan? Kita ni dah bercantum dah. Kita ni confirm jisim. Cuba tengok lebih halus, kan? Kita ni ada kulit, dekat bawah kulit kita ni ada apa? Ada urat-urat, kan? Ada saluran darah, ada nerve system, kan? Jadi kita ni ialah benda yang compounded, kan? Benda yang tercantum-cantum, tersusun-tersusun. Jadi kita ni memang jisim. Okey, kita ni jisim. Dan kita pula memang semua benda ni mengambil ruang, kan? Saya tengah duduk kat sini, tuan-tuan tak boleh duduk kat sini. Kalau tuan-tuan duduk kat sini, maksudnya tuan-tuan duduk atas saya, ruang yang di sini, kan? Tapi ruang yang saya dah ambil ni, ini ruang saya. Okey, sama gak tempat yang tuan-tuan duduk, tuan-tuan telah mengambil ruang. Sama gak ni, kan? Ni, kita nampak macam kosong. Tak, sebenarnya dah diisi oleh udara. Udara pun jisim juga. Cuma dipanggil jisim latif, jisim yang halus.
Kan? Sama malaikat, jin, dia ada jisim, tapi jisim ni jisim latif. Dia ada jisim kasif, dia ada jisim latif. Kasif ni ialah kita boleh pegang lah. Kan? Kita boleh pegang, tebal. Okey, latif, lembut, nipis ni macam malaikat, udara, angin, kan? Benda tak nampak. Tapi kita tahu ada. Kan? Udara, kita boleh rasa. Walaupun kita tak nampak, kita boleh rasa. Okey. Baik. Jadi dia kata, seseorang yang berfahaman tajsim ialah seseorang itu berkata bahawasanya Allah itu suatu jisim atau menetapkan kelaziman-kelaziman jisim walaupun tidak menyebutnya sebagai jisim. Dia kata, saya tak kata Allah Ta'ala jisim macam manusia, ada urat apa semua. Tak, saya tak kata. Tapi dia menetapkan kelaziman jisim. Contohnya apa? Dengan demikian, dia telah pun menetapkan cantuman atau keanggotaan bagi zat Allah. Dia kata Allah Ta'ala ada tangan. Dia kalau dah ada tangan, takkan tangan tu tergantung. Mula dia nak kata Allah Ta'ala pun ada badan. Kan? Allah Ta'ala ada badan. Ada dalam Quran sebut Allah Ta'ala ada badan? Ada. Jadi kita akan melazimkan kelaziman apa? Kelaziman makhluk. Kan? Memang Allah Ta'ala sebut yadullah, tetapi ulama kita yang mu'tabar, tak ada seorang pun terjemah tangan. Sebab kalau kita terjemah tangan bila tangan lazim dari tangan tu dia bersambung apa? Dia bersambung dengan bahu. Maksudnya Allah Ta'ala ada bahu. Bila Allah Ta'ala ada bahu, bahu tu dekat mana? Bahu tu kat badan. Allah Ta'ala ada badan. Dah macam mana? Dia bila ada badan takkan tak ada kaki. Ya Allah Ta'ala cacat ke? Ni mula nak jadi sesat ni. Ni mula nak jadi sesat. Okey? Sebab ni semua kelaziman makhluk. Okey? Baik. Kemudian menetapkan bentuk. Dah tangan Allah Ta'ala macam mana pula? Ni saya tengok ada ni golongan sesat dalam Facebook. Dalam Facebook ke dalam YouTube, tak tahulah. Dia kata Allah Ta'ala ada dua tangan. Dalam ayat mana Allah Ta'ala sebut Allah Ta'ala ada dua tangan? Okey. Jadi kalau tangan Allah Ta'ala dua, ada apa? Tangan kanan, tangan kiri. Bila pula Allah Ta'ala sebut Allah Ta'ala ada tangan kanan, ada tangan kiri? Jadi dia cakap kita kena menetapkan apa yang Allah Ta'ala tetap dalam Quran. Allah Ta'ala tak tetap pun apa yang dia cakap. Ini bid'ah golongan ni. Dia nak cakap orang lain bid'ah, dia sendiri buat bid'ah. Dolalah. Ini memang sesat, bahaya. Okey. Ini bahaya golongan-golongan sesat ni lah. Soalannya makin bercambah kat Malaysia ni. Okey. Bahaya tuan-tuan. Jadi sebab tu penting untuk kita bersihkan kita punya iman, kita punya akidah daripada fahaman sesat. Baik. Kemudian dia kata dia kata apa? Kita menetapkan bentuk, tubuh, ukuran, batasan, tempat dan pergerakan bagi zatnya yang maha suci. Jisim pada hakikatnya adalah sifat khusus bagi makhluk Allah kerana adanya ciri-ciri seperti beranggota tercantum dari beberapa bahagian. Yalah, kan ni tercantum dari beberapa bahagian. Adanya tapak tangan, adanya lengan, adanya siku, adanya bicep, tricep. Kan ni kan cantuman beberapa benda. Dan memang ni sifat kita. Berbentuk, tangan kita bentuk macam ni, tangan binatang lain bentuk lain. Berukuran, kita masing-masing ada ukuran kita, ketinggian kita punya kelebaran kita. Okey. Mempunyai batasan, kita ada batas. Kan batasan kita sinilah. Kita terbatas. Bertempat dan sebagainya. Ini merupakan ciri-ciri makhluk yang terbatas. Sedangkan kewujudan Allah adalah terlepas daripada ciri-ciri keterbatasan makhluk tersebut. Okey? Sesiapa yang mendakwa Allah itu berjisim atau menetapkan mana-mana kelaziman jisim yang merupakan ciri-ciri khusus makhluk, berarti dia telah sesat daripada akidah Islam yang murni. Imam Fakhruddin Ar-Razi radhiyallahu ta'ala anhu berkata, jikalau Allah itu dikatakan berjisim, maka semestinya dia akan menyerupai hakikat jisim-jisim yang lain secara menyeluruh. Maka jika begitu, ia tajsim juga adalah tashbih, menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Sama. Okay. Kita menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Ada orang kata Allah Ta'ala ada tangan tapi bukan macam tangan kita. Okey, tangan macam apa? Tangan macam rimau, tangan macam monyet, dan tangan lain juga daripada tangan kita. Tangan yang selayaknya dengan Allah Ta'ala. Okey, kalau selayaknya pun masih lagi ada had. Okey. Ni masalah. Bila ada had, maka di situ ialah kelaziman makhluk. Kelaziman makhluk.
terbatas. Tak mungkin Allah Ta'ala yang maha berkuasa terbatas. Okey, tak mungkin, mustahil, hasya lillah. Okey. Kemudian dia kata maksud perkataan Imam Razi ini tersebut adalah jika seseorang itu mendakwa bahawasanya Allah itu berjisim, maka secara tidak langsung pasti menetapkan kelaziman-kelaziman yang menyerupai kelaziman-kelaziman pada hakikat makhluk itu sendiri, seperti bertempat, berbatasan dan sebagainya. Baik. Kecalahan fahaman tajsim. Firman Allah Ta'ala, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Dan sebahagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sembahan-sembahan lain. Sayyidina Ibnu Abbas, ni siapa dia? Sepupu Nabi SAW, di antara mufassir Quran. Dia kata apa? Berkata, mereka yang dimaksudkan oleh Allah dalam ayat ni adalah orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Mereka beriman Allah secara ringkas, ijmal, tetapi mengkufuri Allah secara terperinci. Kan ini masalah. Menyerupakan Allah Ta'ala, ini syirik. Kan? Menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluk, maksud Allah Ta'ala sama dengan makhluk, ini kan satu kesyirikan. Okay? Ini syirik. Golongan mujassimah dan musyabbihah mengaku beriman kepada Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa. Tetapi dalam masa yang sama, tak kala mereka membahaskan sifat-sifat Allah, mereka menyerupakan Allah dengan makhluk-makhluk dengan mendakwa bahawasanya Allah itu bertempat di atas arasy, Allah itu bersila atau bersemayam, Allah turun dan naik, dan Allah ada sifat-sifat keanggotaan dan sebagainya. Ini semua ni ialah mujassimah musyabbihah. Okay? Ini tercela. Okay. Syekh Sa'id Fudah berkata, setiap yang membawa kepada kebaharuan hudus ataupun kepada sifat-sifat kekurangan, maka maha suci Allah dari sifat-sifat tersebut. Okey. Adapun sesuatu itu tak kala mempunyai penghujung bagi kewujudannya, maka ia suatu yang terbatas. Begitu juga dengan sesuatu yang mempunyai sifat-sifat keanggotaan dan bahagian-bahagian, maka ia adalah kekurangan. Ini kerana hal ini menunjukkan adanya yang menyusun sesuatu yang tercantum dari bahagian-bahagian anggota tersebut. Jika manusia memiliki anggota-anggota dan bahagian-bahagian pada dirinya, maka kita tahu bahawa sememangnya manusia itu serba kekurangan. Begitu juga kita tahu bahawa manusia berada pada salah satu daripada sudut-sudut tertentu, menunjukkan bahawasanya manusia itu terbatas. Dan keterbatasan menunjukkan kekurangan diri manusia. Okey? Jadi ini nak menunjukkan apa? Kita ni memang lemah, sebab kita ni memang terbatas. Tapi kalau Allah Ta'ala ada sifat sama macam kita, maksudnya Allah Ta'ala ada anggota, Allah Ta'ala juga terbatas. Allah Ta'ala ada di atas, Allah Ta'ala terbatas. Terbatas benda tu. Okey? Jadi kita meletakkan batas kepada Allah Ta'ala, maha suci Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Ta'ala tak ada batasan. Okay? Tidak terbatas dengan apa-apa yang kita nak bataskan Allah Ta'ala. Kenapa nak dibataskan? Sebab semuanya makhluk Allah Ta'ala. Sebelum ada semuanya, Allah Ta'ala tak ada. Sebelum ada arasy, tak ada apa. Tidak ada atas, tidak ada bawah. Jadi macam mana tiba-tiba Allah Ta'ala ada di atas pula? Allah Ta'ala tidak berubah-ubah, sebab berubah-ubah ini sifat makhluk. Berubah-ubah ini sifat makhluk. Okey? Baik. Sekarang dia nak bawa dalil-dalil Al-Quran. Ni. Sebab ada orang, bila saya bahas masalah ni, dia tak percaya kan. Dia kata akal ni tak betul kan. Ni macam Mu'tazilah. Dia tak apa, kita baca ayat Al-Quran. Apa? Okey. Seseorang yang beriman kepada Allah dan menghayati Al-Quran dan Sunnah, tatkala mengkhabarkan tentang sifat-sifat Allah, pasti akan dapat menangkap dengan suluhan cahaya ilahi dan dengan kebeningan hati yang murni akan keagungan Allah yang maha sempurna, yang tidak bersifat dengan sebarang sifat-sifat kekurangan makhluk. Bahkan mereka yang mempunyai akal yang sejahtera, waras dan cerdas pasti mengetahui bahawasanya mustahil bagi Allah itu bersifat dengan kejisiman ataupun bersifat dengan kelaziman-kelaziman jisim seperti berbentuk, berukuran dan bertempat. Bahkan terlalu banyak ayat-ayat yang sama ada menafikan kejisiman bagi Allah secara jelas maupun menafikan kejisiman kelaziman-kelaziman jisim bagi Allah Ta'ala. Dalil yang pertama, apa dia? Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kita semua hafal, Bismillahirrahmanirrahim. Qul
huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat ni sebenarnya di dalam ni ada 8 point of akidah. Imam Fakhruddin Ar-Razi dia bahas dalam ni ada 8 penafian dalam akidah kita. Kita menyucikan Allah Ta'ala daripada 8 perkara. Okey, tengok kat sini. Dalam kitab ni disebut tak? Dia tak sebut semualah, tapi tak apalah, kita tengoklah satu-satu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maksud ayat tadi, tak payah sebutlah maksud, kita semua hafal dah kan. Okey, dia kata apa? Sebab turunnya ayat ini seperti yang masyhur riwayatnya dalam buku-buku asbabun nuzul adalah di mana tatkala orang-orang Yahudi ataupun orang-orang musyrikin bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sifat-sifat Allah, adakah daripada emas atau tembaka atau sebagainya, kan? Allah Ta'ala ni macam mana? Daripada emas ke? Kan? Macam seperti mana yang dipercayai oleh sebahagian agama, kan? Dia buat Tuhan dia, tokong dia tu dalam bentuk emas. Okey, ataupun dari tembaga, ataupun macam mana dari emas belian permata ke macam mana? Sebab tu turun ayat ni. Imam Fakhruddin Ar-Razi seterusnya berkata, ayat ini semestinya adalah ayat muhkamat, jelas maknanya. Okay, ayat muhkamat. Dalam Quran ni kan ada 2 ayat. Pertama ayat muhkamat, yang kedua ayat mutasyabihat. Ni Allah Ta'ala sendiri sebut ni, bukan ulama mereka tak. Dalam surah Ali Imran, muka surat yang pertama, Allah Ta'ala kata apa? Minhum ayatun hunna ummul kitab, minhum ayatun muhkamatun hunna ummul kitab, wa kharu mutasyabihat, kan? Okey, jadi ada ayat yang mana dia tu muhkamat, hunna ummul kitab. Muhkamat maksudnya makna dia jelas. Dia tak boleh takwil makna dia. Okey, dia tak boleh. Maksud takwil ni apa? Ni macam ni tuan-tuan. Bahasa Arab ni dia kaya, bahasa yang kaya. Kadang-kadang satu perkataan ada 10 makna. Kadang-kadang satu perkataan ada berbelas-belas makna. Okey, jadi antara perkataan-perkataan tersebut ada dalam Quran, ada perkataan yang mana perkataan tersebut boleh ditakwilkan, boleh dibawa ke makna ini, boleh dibawa ke makna itu dan sebagainya. Maka ayat itu dipanggil ayat mutasyabihat. Okey, tapi kalau makna dia clear, tak mungkinlah, kita dah tak boleh nak kona-kona. Ada nama dia ayat muhkamat. Jadi kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, ayat qul huwallahu ahad ni ialah ayat muhkamat. Okay, muhkamat. Dan itulah hunna ummul kitab. Okay, ummul kitab. Maksudnya apa? Inilah intipati daripada Al-Quran yang kita kena pegang dalam masalah akidah. Okay, sebab tu ulama kita bukan tolak ayat-ayat mutasyabihat. Kalau tolak, kafir. Siapa tolak satu ayat Quran? Tak payah tolak satu ayat Quran. Tolak satu huruf je tuan-tuan. Kafir. Khalas. Jadi ulama kita bukan tolak ayat Quran, tak, kena faham. Ulama kita tidak berdalil dengan ayat tersebut, itu saja. Sebab ayat tersebut ada banyak makna, kita tak tahu kecuali Allah Ta'ala. Wa ma ya'lamu ta'wilahum illallah. Allah Ta'ala sahaja yang tahu maksud dia yang sebenar-benar secara hakikatnya, hanya Allah. Dan warasikhuna fil ilmi. Dan orang-orang yang ada rasikh, orang-orang yang ada kemahiran, kepakaran yang sangat mendalam di dalam ilmu. Okey, yang faham itu pun dia belum lagi betul-betul makna yang hakiki, tak tahu kecuali Allah Ta'ala sahaja. Okey, sebab itu ulama kita bila sampai kepada ayat mutasyabihat, contoh apa? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, yadullah fawqa aydihim, dan hadis-hadis yang cerita tentang yang kita sebutkan tadi, Allah Ta'ala turun pada sepertiga malam yang terakhir, kan? Semua ayat tu, hadis tu ialah hadis-hadis yang kita tak tahu apa maksud sebenar yang Allah Ta'ala nak maksudkan. Maka kita tak jadikan itu sebagai point of creed, tak jadikan itu sebagai simpulan iman akidah yang kita pegang dalam hati kita. Sebab tak perlu pun, kan? Sebab tak perlu pun, dan tak boleh pun. Sebab apa? Dia ada makna-makna yang banyak. Kita tak tahu makna mana satu yang diingini oleh Allah Ta'ala. Okey, ya. Jadi kalau orang cuba-cuba juga, maka Allah Ta'ala kata fi qulubihim zaighun, kan? Orang ni dalam hati dia ada zaighun. Dia nak apa? Tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'at ta'wili, kan? Dia nak apa? Dia nak menyebarkan fitnah di dunia. Ini golongan sesat. Dia nak menyebabkan orang celaru. Dia nak menyebarkan fitnah, menyebabkan orang apa? Orang celaru akidahnya. Ini fitnah yang sangat besar. Okey, fitnah yang sangat besar. Baik. Jadi Imam
Fakhruddin Ar-Razi dia kata apa? Ayat ini semestinya adalah ayat muhkamat, bukan mutasyabihat, kesamaran maknanya. Kerana Allah menurunkannya sebagai jawapan bagi soalan mutasyabih. Kesamaran iaitu pertanyaan tentang sifat Allah yang kesamaran bagi orang yang bertanya. Oleh yang demikian telah tetap bahawa setiap fahaman yang bercanggah dengan surah ini adalah fahaman yang batil. Okay? Setiap kepercayaan, fahaman yang bercanggah dengan surah Al-Ikhlas ini, maka dia ialah fahaman yang batil. Sesungguhnya perkataan Al-Ahad, Maha Esa dalam ayat tersebut menafikan sifat-sifat kejisiman dan menafikan sifat mengambil ruang dan tempat. Okey, qul huwallahu ahad. Ahad di situ maksudnya Allah Taala tidak ada jisim. Sebab jisim kan bercantum-cantum, tadi kan kita sebut takrif dia. Benda yang bercantum-cantum. Jadi tak mungkin Allah Taala bercantum-cantum. Jadi tak mungkin Allah Taala jisim. Okey, dan menafikan ruang dan tempat. Okey, adapun ianya sebagai dalil bagi menafikan kejisiman adalah kerana jisim itu sekurang-kurangnya adalah apa yang tercantum daripada dua jauhar. Yang mana dua jauhar tersebut menafikan wahdah, keesaan Allah. Yang Imam Al-Baihaqi juga berkata ketika mensyarahkan perkataan Al-Ahad, dalam ayat ini Allah tidak berjuzuk-juzuk dan tidak ada batasannya. Okey, dan tidak ada batasan. Kalau sememangnya Allah mempunyai anggota dan sifat-sifat keanggotaan seperti tangan, kaki, wajah dan sebagainya, nescaya ketika ditanya tentang sifat-sifat Allah, Allah akan menyebut tentang sifat-sifat kejisiman tersebut yang merupakan antara sifat sesuatu zat yang terpenting. Namun Allah tidak menyebutnya sama sekali dalam surah Al-Ikhlas ini, yang diturunkan untuk menjawab tentang persoalan mengenai sifat-sifat Allah tersebut. Ini jelas menafikan kejisiman bagi Allah itu sendiri. Okey, tuan-tuan kalau nak tengok 8 perkara akidah yang saya sebutkan tadi, boleh tengok dalam kitab Ustaz Mahathir bin Haji Jul, tentang apa asas sifat 20 kot, macam itulah buku dia warna hijau, terbitan Galeri Ilmu. Tengok dan tu ada disebut di awal mukadimah kitab dia. Okey. Baik, dalil yang kedua. Tadi dalil pertama kan? Dalil yang kedua. Allah Taala berfirman, Allah Taala cerita tentang Nabi Musa dengan Firaun. Allah Taala kata apa? Allah Taala berfirman, qala fir'aun wa ma rabbul alamin? Qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Maksudnya Firaun bertanya, dan apakah Tuhan semesta alam itu? Nabi Musa AS menjawab, Tuhan pencipta langit dan bumi dan apa-apa yang di antara keduanya, itulah Tuhanmu, dan jika kamu sekalian orang-orang yang mempercayainya. Baik, Fir'aun, ini dia nak masuk lughah, tuan-tuan. Ni mula nak masuk bahasa dan juga nak masuk kepada mantik, kan? Baik, jadi dia kata apa? Dia kata Fir'aun ketika bertanya dengan soalan qala Fir'aun wa ni ialah mahiyah. Kita nak tahu hakikat sesuatu. Kalau kita belajar dalam mantik, dia ada yang dipanggil mahiyah. Okey, mahiyah ni apa? Persoalan ma huwa ni apa? Ma huwa ini apa? Ini ialah botol air. Itulah hakikat dia. Kan? Ma huwa ini botol air itu nama lah. Jadi kita nak tahu hakikat sesuatu, kita akan tanya dengan perkataan dengan lafaz ma. Okey, ma. Jadi bila orang tanya dengan dia kan ada 4 persoalan basic manusia. Man, kan? Apa, di mana, kenapa, bagaimana. Itu 4 soalan basic manusia. Tapi bila orang tanya apa, ini apa, maksudnya dia nak tahu hakikat. Okey, dia nak tahu hakikat. Baik, sekarang ni Fir'aun tanyakan Nabi Musa hakikat Allah Ta'ala, yang bermaksud apakah Tuhan semesta alam itu. Maka dia bertanyakan tentang ciri-ciri ataupun hakikat zat ketuhanan kepada Nabi Musa tersebut. Imam Fakhruddin Ar-Razi berkata, Nabi Musa ketika ditanya tentang sifat Allah dalam ayat tersebut, tidak menjawab tentang sifatnya, sebaliknya menjawab tentang sifat perbuatan-perbuatan Allah, iaitu yang maha pencipta dan yang maha mentadbir, kan? Yang mencipta langit dan bumi, dan apa yang ada di antaranya, kan? Itu sifat perbuatan. Sifat mencipta ni sifat perbuatan, dia bukan sifat zat. Okay? Sebab tu kita dalam akidah, kita tak bahas Asma'ul Husna. Sebab Asma'ul Husna ialah nama bagi af'al, kan? Ismul af'al, Asma' al-af'al, nama bagi perbuatan-perbuatan Allah. Allah Ta'ala beri rezeki, maka namanya Ar-Razzaq. Allah Ta'ala beri rahmat, makanya nama dia Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah Ta'ala mencipta, nama dia Al-Khaliq. Tapi semua tu kembali kepada sifat kudrah.
Kan? Qudrah itu ialah sifat zat. Tapi nama-nama tadi itu sifat perbuatan. Tengok dari sisi mana? Sisi bagi rezeki namanya Razak. Sisi menciptakan nama dia Khaliq. Sisi memberi bentuk nama dia Al-Musawwir. Okey? Sebab itu dalam akidah kita tak jumpa ulama yang bahas sifat si Asmaul Husna, sebab bukan itu perbahasannya. Okey? Baik. Jadi tetapi ketika mana Firaun tanyakan Nabi Musa jawab dengan Asmaul Husna. Nak jawab dengan sifat perbuatan Allah Taala. Baik. Ini merupakan dalil terkuat menunjukkan bahawa Allah tidak berjisim dan tidak bertempat. Adapun lafaz ma, apa, merupakan soalan tentang mahiyah atau hakikat sesuatu. Kalaulah Allah sememangnya mengambil ruang, berjisim dan bertempat, sudah tentu jawapan bagi soalan tersebut adalah memberitahu tentang keadaan zat Tuhan yang kejisiman lebih utama dari memberitahu tentang perbuatan Allah Ta'ala. Betul tak? Jadi kalaulah Allah Ta'ala tu memang ada jisim, lebih baik bagi tahu macam manakah ciri-ciri sebenar Allah Ta'ala. Macam kita ni manusia, apakah, kalau orang tanya manusia tu apa, kan para ulama mantiqiyah dan manatiqah, ulama mantiq, ulama ilmu logik ni, dia kata apa, manusia ni apa? Al-hayawanun natiq. Hayawanun natiq maksudnya apa? Sesuatu yang zu hayah. Hayawan ni jangan terjemah binatang, kan, marah orang, kan. Hayawan dalam bahasa Arab maksudnya yang mempunyai kehidupan. Maka yang mempunyai kehidupan berkongsi banyak benda. Kita pun mempunyai kehidupan, binatang pun ada kehidupan. Binatang kan bernyawa. Zuhayah ni maksudnya yang ada nyawa, yang hidup, yang ada nyawa. Okey, kita pun hidup, binatang pun hidup. Apa beza? Kita ni ada satu lagi an-natiq. Natiq ni apa? Boleh fikir. Ataupun boleh cakap. Tak kisahlah mana-mana satu, kan, kita nak tarifkan, boleh cakap. Kalau boleh cakap, orang kan kata, oh burung apa tu? Burung apa? Parrot tu? Parrot bahasa Melayu apa dia? Burung kakak tua. Kakak tua, betul. Burung nuri bukan? Kakak tua lah, kakak tua. Habis waktu pula. Kakak tua lah, tuan-tuan. Jadi nak bagi tahu apa? Ia manusia yang boleh berfikir. Jadi tuan-tuan, kita berhenti sini dulu. InsyaAllah nanti kita sambung sikit lagi perbahasan berkenaan dengan masalah ni. Wallahu ta'ala alam. Saya minta maaf, saya musafir hari ni. InsyaAllah kita jumpa lagi pada bulan hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.